Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid cikgu tahun 4 apa khabar kamu hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar tentang tajuk unit 9 bumi. Okey, muka surat 155. Okey, kita baca dulu. Pergerakan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya beberapa kejadian. Bumi ni bergerak. Kita akan belajar macam mana dia bergerak, dia pusing arah mana. Dia selain daripada dia berputar ni pun dia pun ada satu lagi pergerakan, dia beredar. Okey, itu kita akan belajar kejap lagi. Okey, tengok gambar ni. Okey, apa ni, tahu tak ni? Ini nama dia satelit. Okey, apakah yang dapat kamu lihat dalam situasi di atas? Okey, ni siapa? Ini adalah angkasawan. Okey, apa yang kamu dapat lihat? Angkasawan ni dalam keadaan yang terapung. Sebab dia, kenapa dia terapung? Sebab dia di luar kawasan bumi ni. Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan secara lebih detail. Sama juga dengan satelit ni. Kenapa satelit ni tak jatuh? Kenapa satelit ni terapung? Tak ada apa-apa pun yang menggerakkan satelit ni sebenarnya. Sama juga dengan angkasawan ni, dia terapung di angkasa, terawang-awang di angkasa. Kenapa? Okey, itu kita akan belajar kejap lagi. Okey, graviti bumi. Ketika Faris bermain bersama-sama dengan Jimmy dan Melan, dia mendapati setiap objek yang dilambung ke atas akan jatuh semula ke bawah. Mengapakah objek-objek tersebut tidak terus terapung di udara? Okey, kenapa? Kenapa objek yang kita baling ke atas, kan kamu main kan, kamu baling ke atas, ke tepi, semua objek akan jatuh ke bawah. Kenapa? Kenapa dia tak terus terapung di udara? Okay, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dinamakan daya tarikan graviti bumi. Okay, sebab setiap objek keliling kita ni, kita termasuklah kita sekali, manusia, haiwan, semua benda lah, ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dinamakan daya tarikan graviti bumi. Okay, bumi ni, ini pusat dia, tengah-tengah ni adalah satu, dia mempunyai satu daya tarikan. Dia akan tarik semua benda yang ada di atas permukaan bumi ni ke arah dia, ke arah pusat bumi. Okay, nama daya tarikan ni ialah daya tarikan graviti bumi. Okay, tengok, budak ni dia baling bola jatuh ke bawah. Sampan ni sentiasa ke bawah, macam tu je, dia tak ada terbalik. Sama juga dengan ni, kutub utara ada ais, kutub utara, kutub selatan ni ada ais. Dia pun pada kedudukan dia, sebab dia ada daya tarikan graviti bumi. Okey, apa maksud graviti? Graviti atau gravitas dalam bahasa Latin bermaksud berat. Daya tarikan graviti ada pada semua objek. Okey, sebab ada daya graviti itulah, bila kamu pegang sesuatu objek, kamu akan rasa berat dia, sebab dia ada daya tarikan graviti bumi. Dia menarik ke bawah. Kalau satu objek ni tidak ditarik ke bawah, kamu pegang, kamu rasa ringan je kan, sebenarnya terapung-apung je. Sebab kalau dia tak ada daya tarikan graviti bumi. Sebab tu bila kita pegang satu objek, kita rasa dia punya berat dia, sebab dia ada daya tarikan graviti bumi, ataupun dalam bahasa Latin asalnya nama dia ialah gravitas. Okey, ni kamu cuba buat menyiasat daya tarikan graviti bumi. Ada bola plastik, lepas tu ada kerusi. Kamu lepaskan bola daripada atas kerusi, lepaskan dari sisi kanan, kamu lepaskan bola dari sisi kiri, lambung ke atas, lambung ke belakang. Buatlah macam mana jenis pergerakan bola tu, dan akhirnya kamu perhatikan arah bola dilepaskan. Contohnya yang pertama, dari atas kerusi, perhatian ke mana bola tu pergi. Bola tu bergerak ke atas ke atau ke bawah? Selepas kita dah baling, kita dah lepaskan lah, dia akan bergerak ke bawah. Ni pun sama, ke bawah. Kita baling ke atas pun dia akhirnya akan ke bawah. Kita baling ke belakang pun akhirnya semuanya akan, arah pergerakan bola akan ke bawah. Kenapa? Sebab dia ditarik oleh satu daya yang kita namakan, sebut apa ni? Daya tarikan graviti bumi. Daya tarikan graviti bumi. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Apa itu maksud daya tarikan graviti bumi? Ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Dia tarik objek ke arah pusat bumi. Tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Okey, ini pun ada, kita buat simulasi ni, ada globe dekat sini.
Kita lekatkan semua objek lah, semua objek yang mempunyai bentuk, contohnya pokok, bentuk bangunan kan. Lekatan ni seolah-olah macam membayangkan ataupun mewakili tarikan graviti bumi. Sebab kan ada tarikan, semua objek berada pada kedudukannya. Contohnya kamu berdiri dekat atas bumi kan, kamu berada di kedudukan kamu kalau kamu tak bergerak, sebab dia ada daya tarikan graviti bumi. Semua benda lah, kapal, semua ada daya tarikan graviti bumi. Bangunan contohnya KLCC kan, sentiasa ada kat situ sebab dia ada daya tarikan graviti bumi, iaitu daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Kalau tak ada daya tarikan ni, apa jadi pada objek, kedudukan objek ni kalau tak ada tarikan, mungkin dia akan bergerak-gerak lah. Dia akan tidak berada di tempat dia. Semua objek di bumi dapat berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Jadi disebabkan ada daya tarikan graviti bumi ni, apakah kebaikan dia? Semua objek di bumi dapat berada pada kedudukannya. Apa kepentingan daya tarikan graviti bumi? Apa kepentingannya? Daya tarikan graviti bumi penting untuk mengekalkan objek pada kedudukannya. Pertama, kepentingan dia adalah mengekalkan objek pada kedudukannya. Contohnya, sekiranya bumi tidak mempunyai daya tarikan graviti, apakah yang akan mungkin berlaku? Perhatikan situasi di bawah. Ini yang terapung-rapung ni yang kamu nampak gambar tadi, cikgu tunjukkan angkasawan dan juga satelit tu kan. Kalau tak ada daya tarikan graviti bumi, maka kita semua akan dalam keadaan seperti angkasawan tadi lah. Kita akan terapung di udara. Tak boleh letak barang. Letak barang je, dia akan terapung balik. Letak je, terapung balik. Dia tak boleh letak. Dia akan sentiasa berada dalam keadaan terapung. Kamu minum air pun, kalau minum air, biasa kamu tuang air ke bawah kan. Kamu tuang air, ni cawan, kamu tuang air ke bawah. Sebab kan ada, bila kita tuang air tu akan ke bawah. Tak pernah lagi kamu tuang air tu pergi ke atas kan. Disebabkan oleh ada daya tarikan graviti bumi. Seterusnya tadi senang daya tarikan graviti bumi, iaitu daya tarikan yang sentiasa menarik objek ke arah pusat bumi. Sekarang ni satu lagi kita nak belajar ialah putaran dan peredaran bumi. Putar dan juga beredar. Putaran dan peredaran bumi. Kamu telah mengetahui bahawa bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Setiap planet ni dia akan beredar mengelilingi matahari ni, dia akan beredar macam tawaf tu mengikut orbit masing-masing. Selain beredar, adakah bumi membuat jenis pergerakan yang lain? Perhatikan situasi di bawah. Bumi ni berputar. Contohnya ini adalah putaran bumi. Bumi berputar pada paksinya pada masa yang sama, beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Ada dua jenis pergerakan. Satu, pergerakan pertama nama dia putaran, pergerakan kedua namanya peredaran bumi. Pertama, berputar pada paksinya. Berputar pada paksi. Ni tengok ni, ni adalah bumi, ni dia berputar macam gasing. Dia berputar pada paksinya. Ini yang tengah-tengah ni kita namakan paksi. Tapi kalau kita tengok betul, benda ni tak ada lah. Cuma paksi ni kita tandakan titik tengah di mana dia berputar. Dia berputar macam gasing tu. Berputar pada paksinya. Pada masa yang sama, dua jenis putaran dia buat. Dia beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Dia beredar ni, peredaran dia mengikut orbit. Orbit ni dia punya, senang cerita dia menjalan lah. Beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Dia macam tawaf lah kan. Dia beredar pada dia berputar dan juga beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Ingat berputar pada paksinya. Kedua, beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Soalan tanya, apakah dua jenis pergerakan bumi semasa mengelilingi matahari mengikut orbitnya? Jawablah. Berputar pada paksinya pada masa yang sama, beredar mengikut orbitnya. Tadi kita dah tahu bumi berputar dan juga bumi juga beredar. Berputar mengikut berputar pada paksinya dan beredar mengikut orbit. Kita nak tahu sekarang ni, kita nak tahu arah dan tempoh masa berputar. Berputar dan juga peredaran tu. Berapa masa dan berapa lama dia berputar dan berapa lama dia beredar dan juga ke mana arah putaran dia. Perhatikan arah putaran dan peredaran bumi dalam rajah di bawah. Putaran bumi pada paksinya, gambar yang tadi ni, arah dia adalah, kena ingat, dari arah barat ke timur. Mana barat, mana timur. Ni barat ke timur. Barat ke timur macam ni.
Okey, barat daripada kiri ke kanan lah, barat ke timur. Okey, kita orang timur, orang timur kita ingat tangan kanan. Okey, timur kanan, barat kiri. Orang barat kiri kita timur, ingat timur makan tangan kanan. Okey, timur ingat yang berlawanan dia adalah barat, iaitu kiri. Jadi dia berputar daripada barat ke timur. Barat ke timur. Ingat, barat ke timur macam ni. Bukan macam ni, salah. Barat ke timur. Okey. Kalau ini yang tadi yang berputar. Kalau peredaran bumi pula, peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbit dia macam mana? Okey. Peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbit dia ialah dengan cara mengikut arah lawan jam. Mengikut arah lawan jam. Okey, tengok ni. Dia tawaf ni, matahari ni mengikut arah lawan jam. Okey. Jadi putaran dia pun barat ke timur. Peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya mengikut arah lawan jam. Okey. Okey, lawan jam tu inilah contoh info sains ni, tengok pusingan jam macam ni, lawan jam macam ni. Jadi ni adalah lawan arah jam. Dia macam mana pula dengan tempoh masa dia? Tempoh masa untuk berputar, tempoh masa untuk beredar. Okay, kita tengok putaran bumi pada paksinya ni. Kalau tempoh masa dia ialah satu putaran lengkap ni. Satu putaran lengkap ni maksudnya daripada sini dia berputar sampai jumpa balik titik yang sama. Ini adalah nama dia satu putaran yang lengkap. Satu putaran, dua putaran, tiga putaran. Okay, satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam atau 1 hari. Maknanya sekali putar lengkap ni cukup 1 hari ataupun cukup 24 jam. Dia mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari untuk membuat satu putaran yang lengkap. Okey, ni pandangan daripada atas lah. Daripada atas ni, pandangan daripada atas dia putar macam ni, 24 jam. Satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Okey. Macam mana pula dengan peredaran bumi? Peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Okey, daripada sini peredaran yang lengkap, maksud kalau peredaran lengkap daripada titik sini dia beredar sampai jumpa balik titik yang sama. Maknanya berapa lama dia habis masa untuk tawaf ni. Satu peredaran lengkap mengambil masa 1 tahun. Setahun untuk pusing, untuk beredar mengelilingi matahari. 1 tahun ataupun dalam bilangan hari ni ialah 365 1/4 hari. Satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil masa 1 tahun atau 365 1/4 hari.